إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya, dapat kita bersama sekali lagi untuk kembali kepada rumahnya masjid untuk tunaikan sembahyang solat Jumaat hari Jumaat ini. Kerana kita di masjid ini adalah kali yang pertama, maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik Allah taala dan juga pertolongannya dapat kita kembali kepada rumahnya yang sangat bahagia ini. Dan juga sama-sama lagi untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kita dapat keluarkan daripada bulan Ramadan, bulan yang kita ramai-ramai walaupun tidak boleh nak beribadat di rumahnya masjid, tetapi kita yakin bahawa safak kita semua telah bersungguh-sungguh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam rumah kita, demi untuk kita terus meneruskan kedekatan kitaความใกล้ชิดของเราที่มีต่อ Allah Subhanahu wa taala สานต่อจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา maka yang kita perlu campen yang pertama kali iaitu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan sebab kita bersungguh-sungguh ibadat kepadanya, kita rasanya penyakit COVID-19 yang telah cuba yang bersama dengan kita ataupun dunia sekarang ini, khususnya di negeri kita, telah dikurangkan. Maka alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat, dan juga alhamdulillah ala kulli hal. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, demi untuk kita nak terus ibadat yang banyak telah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nak cuba memberi 5 cara untuk kita nak beristiqamah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadat kita bersama dengan Allah bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Ibadat bukan habis apabila habisnya bulan Ramadan sahaja, tetapi ibadat pasti kita terus menerus sehingga sepanjang setahun dan juga akan datangnya bulan Ramadan yang akan lepas. Kerana as-salafus salih telah berkata satu perkataan bahawa bi'sal qaumun la ya'rifuna Allah haqqa illa fi Ramadan. Yang paling jahat sekali golongan orang yang tak kenalkan Allah Subhanahu wa taala melainkan bulan Ramadan sahaja. Demi untuk kita tak nak jadi orang yang jahat seperti mana as-salafus salih kata, dengan sebab itu kita meneruskan ibadat kita selepas bulan Ramadan, lebih-lebih lagi semasa kita bersama lagi dengan COVID-19 ini, untuk kita mendekati Allah Ta'ala dengan ibadat dan juga berdoa kepadanya. Mudah-mudahan satu hari Allah Ta'ala akan angkatnya bala ini daripada dunia ini. Yang pertama kali jalan ataupun cara untuk kita nak istiqamah
neutang untuk kita nak sama-sama beribadat amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala selepas perginya ataupun selesainya bulan Ramadan, iaitu kita usaha menjagakan amalan yang wajib, amalan yang fardu, yang mana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih-lebih lagi semaya 5 waktu, untuk kita terus-menerus menjagakan 5 waktu ini walaupun Ramadan telah pergi. Kerana tidak ada cara mana yang kita boleh nak mendekati Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat cintaan kuamrat daripada Allah, melainkan kita tunai benar yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidak ada benda mana yang hamba aku buat tunaikan benda itu yang lebih kasih pada aku melainkan benda yang aku telah fardu kepada mereka. Dan juga sembahyang 5 waktu ini adalah benda yang kita nak akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bukan hanya bulan Ramadan sahaja. Satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW tanya kepada sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan?" Nampak balah mana kalaulah seorang daripada kalangan kamu depan rumah dia ada satu sungai yang dia mandi daripada sungai itu 5 kali sehari. Adakah benda cemar akan lekat ataupun berada di dalam tubuh badan dia lagi? Sahabat jawab kata, tak. Nescaya akan hilangnya benda-benda yang cemar, benda-benda yang kotor daripada badan dia kerana dia guna sungai yang berada di depan rumah dia itu mandi dari sungai itu 5 kali sehari. Nabi jawab kata, "Fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihil khataya." Mani di hadapan rumah dia dengan sungai 5 kali sehari itu umpama ataupun seperti dia semaya 5 waktu sehari, yang mana Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa kesalahan yang dia buat. Ini adalah benda yang pertama yang kita boleh nak istiqamah, istimrar, sangkam sama-sama untuk kita nak amal ibadat kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan kita menjaganya benda-benda yang fardu. Dan juga di antara benda yang kita kena jaga juga iaitu benda-benda yang sunat. Kerana benda yang sunat inilah boleh kita menambah kekasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nabi SAW sebut dalam hadis yang disebda ataupun firman oleh Allah Ta'ala sendiri bahawa hamba aku tak masuk dekat dengan aku dengan dia beramal dengan amal yang sunat sehingga aku kasih dia. Apabila Allah Ta'ala kasih kita, Allah Ta'ala akan jaga telinga kita, jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Dan juga apabila kita minta ampun daripada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan terima. Di antara amalan yang kita pasti kena jagakan dia iaitu amalan sunat, puasa sunat pada bulan Syawal khususnya dan juga bulan-bulan yang lain. Dan juga qiyam pada waktu malam. Kerana puasa lebih-lebih puasa pada bulan Syawal ini iaitu puasa ni sama dengan pahala yang dia akan dapat puasa setahun. Kerana beberapa sebab yang pastinya kita sebagai orang beriman kena puasa pada ni hari bulan Syawal ini, di antaranya kita akan dapat pahala setahun kita puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana 30 hari bulan Ramadan kita puasa dan juga ni hari bulan Syawal sama dengan 30 ni hari kun dengan 10 iaitu 360 hari, sama dengan setahun yang kita puasa ataupun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab yang kedua yang kita pasti kena puasa bulan Syawal ini demi untuk kita nak ditapung puasa fardu, puasa wajib kita pada bulan Ramadan yang lepas boleh jadi kurangnya puasa kita, dengan sebab puasa sunat bulan Syawal inilah akan ditapung seperti mana kita maya sunat qabliyah ataupun ba'diyah, yang mana sunat itu akan ditapung semaya fardu 5 waktu kita. Dan juga sebab yang ketiga untuk kita nak boleh tahu bahawa salah satu alamat yang tunjuk kata Allah Ta'ala akan terima puasa kita pada bulan Ramadan
iaitu al-muawadah, kita sentiasa sang kuam kericin dengan puasa selepas daripada bulan Ramadan telah pergi. Bulan Ramadan telah pergi, bulan Ramadan kita puasa 30 hari, tetapi kita sang nisai kita untuk sukanya nak puasa selepas bulan Ramadan. Ini tunjuk kata alamatu qabuli siyami Ramadan, alamat yang Allah Ta'ala terima puasa kita pada bulan Ramadan. Dan juga sebab yang keempat, demi untuk kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah berjanji melalui hadis Nabi SAW, siapa yang puasanya pada bulan Ramadan dengan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Taala akan ampun dosa. Dengan sebab itu, sebagai kita orang yang beriman, pasti kena banyak bersyukur kepada Allah Taala terhadap keampunan yang kita dapatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi SAW maya sampai bekak kaki. Aisyah tanya kata, "Buat apa kena semaya sampai bekak kaki? Bahkan Allah Taala ampun dosa semua bagi kamu." Nabi jawab kata, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang sangat bersyukur, suka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan qiyam pada waktu malam. Pada bulan Ramadan kita semaya 30 hari qiyam tarawih. Tapi bagaimana kita nak sang nisai untuk kita sentiasa ataupun jaga amalan qiyam ini walaupun Ramadan telah pergi. Kerana Nabi SAW biasa panggil kita, ya ayyuhan nas afshus salam, hei manusia, wilah sebarlah salam. Dan juga di antara benda yang Nabi suruh iaitu wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maka haraplah kamu semua semaya pada waktu malam. Masa malam yang manusia tidur, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Ini di antara perkara yang boleh nak tolong kita untuk kita nak istiqamah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan cara yang kedua untuk kita nak istiqamah, nak sangkuam sama-sama untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, iaitu kita hidup kita, hubungan hidup kita dengan Al-Quran. Banyak baca Quran. Jangan ambil Al-Quran, tepuk Al-Quran, khatam Al-Quran hanya pada bulan Ramadan sahaja. Kerana salafus salih dulu kata, yang paling lemah sekali untuk seorang yang dia khatam Quran iaitu masa 40 hari. Dalam masa 40 hari sahaja. Dengan masa 40 hari ini pun salafus salih panggil kata khidmatul ajizin, adalah khatam bagi orang yang lemah. Bagaimana orang yang 50 hari ataupun bulan-bulan tak khatamnya Quran ataupun tepuk Al-Quran hanya satu kali pada tahun saja. Lebih lemah lagi mereka itu. Nabi SAW sabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Quran, nescaya Al-Quran mari pada hari kiamat nanti wi syafaat kepada kita. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad, Quran boleh kata, "Eh Rabbi, hei Tuhan aku, mana'tuhu an-naum bil-lail, aku telah menahan dia, hak dia pada dunia dulu tak saya dia tidur pada waktu malam untuk dia boleh hidup dengan aku, baca dengan aku, mempelajari tadarus dengan aku pada waktu malam, maka wilah aku dapat wi syafaat kepada dia." Akhir sekali Allah Ta'ala izin kepada Al-Quran boleh wi syafaat kepada tuan dia yang baca dia pada dunia dulu. Dan juga cara yang ketiga iaitu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk natathbitul qalbi, menegaskan hati kita kasih kepada Allah Ta'ala ataupun suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hei wahai orang yang beriman, Tuhan kecek panggil sahabat yang sedia-sedia duduk dalam medan perang. Suruh sahabat yang duduk dalam medan perang, fathbutu, tegah, niat, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan juga banyak berzikir kepada Allah SWT, mudah-mudahan kamu berjaya. Tuhan tak ayat kata kuatlah kamu perang, pergi pedai kuat, ataupun zaman kita sekarang ni pergi pedai kuat, bukan, tetapi Allah Ta'ala ayat kata ingatilah kepada Allah Ta'ala banyak, nescaya kamu akan dapat kejayaan. Di sini ulama kata pada masa yang susah sekali seperti sahabat, masa yang duduk dalam perang, masa yang tengok setru dengan mata di depan, Allah Ta'ala suruh banyak berzikir kepada Allah Ta'ala lagi. Bagaimana kita sekarang ni yang duduk dengan COVID-19,
yang pastinya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita banyak berzikir kepada Allah Taala akan banyak berzikir kepada kita, ingati kepada kita juga. Akan sebut nama kita di kalangan orang yang ada di langit. Fadhkurullaha azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Allah Taala ayat kata, maka ingatlah aku, zikirlah kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan juga ketahuilah bahawa dengan zikir kepada Allah Taala inilah kamu akan dapat tenang dalam hati kamu. Satu orang anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia tanya. Dia tengok kepada tok guru dia Ibn Taymiyah berzikir selepas daripada semaya subuh, duduk berzikir sehingga sampai tengah hari. Ibn Qayyim anak murid tanya, kata, "Buat apa sampai zikir sampai tengah hari, tak makan tak minum pagi ke?" Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, "Hadhihi ghadwati, inilah makanan aku. Inilah makanan aku, berzikir kepada Allah Taala ini adalah merahan bagi aku. Walau lam ataghadda hadzal ghada la saqatat quwwati." Apabila aku tak makan makanan ini, iaitu makanan yang jadi makanan kepada roh dan juga hati kita, winyan kita, la saqatat quwwati, palang aku, kekuatan aku akan terlucut, akan tidak ada. Ini kekuatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat, iaitu banyak kita beristighfar. Banyak kita beristighfar dan juga banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa bala Allah Taala tak turun kepada hamba dia. Mana-mana hamba dia dalam dunia ini adalah benda yang manusia buat sendiri. Kesalahan ataupun dosa yang manusia telah buat sendiri. Kerana Allah Ta'ala kata, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Benar, kemusnah, kuam sia yang berlaku dalam dunia ini adalah daripada tangan manusia sendiri. Maka banyaklah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dosa yang kita banyak, bala yang turun ini adalah turun dengan dosa manusia dan juga tidak angkat oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan taubat manusia, lebih-lebih lagi hamba kepada Allah Ta'ala yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kelima, yang terakhir sekali, sebagai neutang untuk kita nak yunyat ibadat kita, amal soleh kita selepas daripada bulan Ramadan, iaitu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa sehati kita, jantung kita, wacai kong rau yurawang song niu kong Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak paling, nak padat hati kita, nak balik hati kita, boleh kuasa Allah Taala nak balik. Dengan sebab itu Nabi SAW ajar doa kepada Ali bin Abi Talib, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dini, ala ta'atik. Hei Tuhan, orang yang duk padat paling plik pan wacai. Kerana qalaba dalam bahasa Arab mana kata paling plik pan gimari, tak duk dia, hati kita tak duk dia. Dengan sebab itu kita pasti kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wi hati kita duk dalam jalan yang suka beribadat dan juga jalan yang menjadi jalan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وكل أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.